Tuan-tuan, sesungguhnya kita kena sedar, Allah menyebut di dalam Quran, yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Satu hari tak berguna harta, anak pinak, pangkat, darjat dan keturunan, kecuali hati yang sejahtera, hati yang tak ada sombong untuk bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa manusia ini sombong? Wa idza tutla alaihi ayatuna, apabila dibacakan kepada mereka ayat-ayat Allah, diberi tazkirah, dibaca khutbah, walla, mereka itu berpaling, tak nak mendengar. Sebab apa? Mustakbiran, kerana sombong. Ka'allam yasma'ha, seperti mana tak nak dengar. Ka'anna fi uzunaihi waqra, kerana telinga mereka tersumbat. Orang yang tak nak dengar, orang yang menyumbatkan telinga mereka kerana sombong ini, fabashirhu bi'adzabin alim, beritahu mereka tentang azab yang pedih. Tuan-tuan, kenapa kita sombong? Sombong manusia kerana 3 perkara. Pertama, dia sombong dengan harta dia. Saya nak tanya tuan-tuan, kita masuk ke kubur, apakah harta yang kita simpan di dunia ini kita boleh masuk ke dalam alam kubur, alam barzakh? Kemudian kita sombong dengan anak pinak kita yang hebat. Kita masuk ke dalam kubur, apakah anak kita akan masuk bersama di dalam alam barzakh apabila kita masuk ke dalam kubur? Kita rasa hebat dengan keturunan kita, keturunan Tengku, keturunan daripada Datuk-Datuk Seri, Tan Sri dan sebagainya. Apakah kita masuk ke dalam alam kubur, semua pangkat keturunan ini kita akan bawa sama masuk ke dalam alam kubur? Tuan-tuan yang dikasihi dan dirahmati Allah, sebab itu kita nak buang daripada sifat sombong, bongkak dan takabur ini. Kata Sayyidina Ali, mesti ada 4 perkara. Apakah 4 perkara yang mesti ada kepada seorang Islam untuk buang daripada sifat sombong ini dan takabur dan bangga diri ini? Maka kata Sayyidina Ali, yang pertamanya al-khawfu bil jalil, mereka meletakkan Allah segala-galanya. Kita tuan-tuan bukan meletakkan Allah, kita meletakkan kebendaan di depan mata kita. Kita meletakkan harta benda di hadapan kita. Kita meletakkan pangkat kita di hadapan kita. Sedangkan kata Sayyidina Ali, al-khawfu bil jalil, kamu takut hanyalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya nak tanya tuan-tuan sidang jemaah sekalian, apakah kita ini takut kepada Allah? Kita meletakkan Allah segala-galanya? Selalu saya cerita dalam kuliah saya ataupun ceramah saya, kisah bagaimana seorang wali Allah yang bernama Sa'id bin Zubair. Sa'id ini tuan-tuan hidup di zaman Hajjaj Yusuf As-Sakhafi. Hajjaj ini seorang gubernur yang dilantik di zaman kerajaan Umayyah. Dia dilantik menjadi gubernur di Mekah. Hajjaj ini seorang gubernur yang cukup zalim. Walaupun dia zalim tuan-tuan, dia jadi imam sembahyang. Dia banyak bersedekah. Ketika mana dia duduk dalam istana dia, dia bertanya kepada pengawalnya, man minkum la yakhfini, siapa di kalangan kamu yang tak takut dengan aku? Lalu bangun seorang pengawal yang tak takut dengan kamu, namanya Sa'id bin Zubair. Sa'id ini tuan-tuan seorang wali Allah. Lalu kata Hajjaj, rohtu ila baitus Sa'id akhbiruhu li'annani an alqulqiya, bagi tahu kepada dia aku nak jumpa dia. Lalu pengawal pergi rumah Sa'id. Sampai di rumah Sa'id, Sa'id bukan ulama biasa, bukan ustaz biasa, tetapi wali Allah. Bila sampai mereka ketuk pintu, Sa'id menjengahkan kepalanya lalu bertanya, wahai pengawal Hajjaj, kenapa panggil aku? Lalu kata pengawal Hajjaj, Hajjaj ingin bertemu dengan kamu. Sa'id waliullah masuk ke dalam rumah, ambil wudu, kemudian dia pakai baju putih, dia sembahyang 2 rakaat. Habis sembahyang dia keluar, pengawal bertanya, wahai Sa'id, kenapa kamu ambil wudu, pakai baju putih, sembahyang 2 rakaat? Lalu kata Sa'id, hari ini aku ambil wuduku yang terakhir. Aku pakai baju putih menandakan aku akan dikafankan dengan kain putih ini. Aku sembahyang ini sembahyang yang terakhir. Selepas ini aku akan bertemu dengan kekasihku, la ilaha illallah. Cuba tuan-tuan tengok, Sa'id bin Zubair, dia tahu saat kematiannya untuk bertemu dengan Tuhan yang menciptakan dia. Kita tak tahu tuan-tuan bila kita akan mati. Sebab tu ada di kalangan kita sombong tuan-tuan, walaupun masuk dalam rumah Allah. Dia masuk rumah Allah, dia bawa dengan pangkat dia. Pangkat sebagai penjawat awam, pangkat sebagai anggota polis, masuk sebagai seorang bos, manager di sebuah kilang dan sebagainya. Tuan-tuan kena ingat, letakkan pangkat tuan-tuan, jawatan tuan-tuan di luar masjid ini. Sesungguhnya masjid ini untuk orang yang membesarkan Allah Subhanahu wa taala.
Sa'id tuan-tuan, seorang waliullah. Akhirnya apabila dia kata macam tu, pengawal bawa dia pergi rumah Hajjaj. Sampai di rumah Hajjaj, Hajjaj dengan sombong ketika dibuka pintu kepada Sa'id. Sa'id masuk, lalu Hajjaj bertanya, "Man anta? Siapa kamu?" Lalu kata Sa'id, "Ana Sa'id ibnu Zubair." Sa'id ni masuk apa? Orang bahagia, anak orang baik-baik. Lalu Hajjaj kata apa? "Laisa anta Sa'id bin Zubair, walakin anta Sakhi bin Kusir." Sakhi itu apa? Orang celaka, anak orang pemalas. Cuba tonton tengok. Hajjaj dia hina bukan ustaz, bukan ulama biasa, tetapi dia hina seorang waliullah tuan-tuan. Dia tak takut akan azab Allah Subhanahu wa taala. Sa'id menjawab, "Sesungguhnya mak aku yang melahirkan aku. Mak aku tahu siapa aku." Hajjaj kata, "Mak kamu celaka sama dengan kamu." Sa'id 76 jawab balik, "Kalaulah kamu mengatakan mak aku celaka, kamu juga dilahirkan oleh seorang ibu. Mak kamu celaka sama dengan mak aku." Tuan-tuan tengok 76 berani tuan-tuan. Kita umur 40, umur 50, anak-anak muda 20 takut untuk meneruskan perjuangan Islam ini. Mana ketakutan kamu untuk dengan Allah Subhanahu wa taala? Lalu Sa'id 76 dia jawab macam tu. Hajjaj lagi bengang. Hajjaj kata, "Celuparnya mulut engkau Sa'id. Wahai pengawal, sediakan kepada dia duit yang banyak, letak depan dia." Tuan-tuan, Sa'id diletak duit. Tuan-tuan tak nak ke? Di Malaysia ini cukup hebat. Tuan-tuan, bangun di Shah Alam, bangun di mana? Johor Baru, bangun di Kuantan, di Georgetown, bangun di Ipoh, bandar-bandar besar bangun. Orang-orang yang hebat kerja mereka, gaji 20,000, 30,000, sanggup menggantung flash mob, mengatakan apa? Kami tidak nak kepada kerajaan yang nak menaikkan harga-harga barang. Gaji mereka 20,000, 30,000. Tetapi kita yang duduk di Pematang Pauh, gaji 600. Sokong kerajaan yang nak naikkan harga barang. Apa punya bodoh manusia ini? Itulah menunjukkan tuan-tuan, orang yang meletakkan kebendaan melebihi segala-galanya. Sedangkan Sa'id dia kata apa? Kalaulah duit ini boleh melepaskan kamu daripada api neraka Allah, kamu ambil lah. Aku pun tak nak. Duit tak nak kan tuan-tuan. 650 dapat mempenina. Tambahlah nak dapat 1,200. Janji 1,200 tapi 650. Janji minyak tak naik, minyak naik. Selepas ini naik, apa lagi pula tuan-tuan? Tol nak naik, elektrik nak naik lagi. Lepas ni apa lagi nak naik tuan-tuan? Tuan-tuan tengok, itulah yang dikatakan kerajaan yang meletakkan rakyat, mengutamakan rakyat daripada segala-galanya. Apa yang kena? Semua kita. Tetapi kita pun macam mana? Kita meletakkan mereka, kita tak letak Allah Subhanahu wa taala sebagai pemberi rezeki kepada kita. Sebab itu bila Sa'id kata macam tu, Hajjaj lagi bengang. "Pengawal, kau sediakan api neraka yang menyala-nyala, kita bakar Sa'id dalam api neraka tersebut." Sa'id 76 jawab balik, "Kalau kamu boleh menyediakan aku api neraka yang menyala-nyala, kamu pun belum tentu lepas api neraka Allah yang menyediakan untuk kamu." Cuba tuan-tuan tengok 76 jawab dengan lantang kepada Hajjaj Yusuf As-Sakhafi. Dia tak takut. Yang dia takut apa? Allah. Sebab tu kita datang Masjid Batu ni, kebanyakan ustaz-ustaz yang baca khutbah, yang berkhutbah, yang mengajar, mereka lantang tuan-tuan untuk melahirkan jamaah yang berada dalam masjid ini. Bukan takut dengan manusia, tetapi takut dengan Tuhan yang menciptakan manusia. Tapi kalau ada di kalangan kita yang masih lagi takut dengan manusia, tuan-tuan, gagallah kami ini sebagai ustaz, sebagai ulama untuk mentarbiah, mendidik tuan-tuan. Mari tuan-tuan, kita letak dalam hati kita, sesungguhnya Allah yang kita sebut Allahu Akbar, Allah Maha Besar, besar segala-galanya daripada manusia dan makhluk Allah di muka bumi ini. Sebab itu saya nak bagi tahu, bila Sa'id jawab macam tu, Hajjaj lagi bengang. Pengawal, pergi cari kepada dia perempuan yang paling cantik dalam istana ini, datang menari depan Sa'id. Tiba-tiba datang seorang perempuan menari depan Sa'id. Bila menari depan Sa'id, Sa'id sebut dengan kalimah yang paling lembut, "Wahai perempuan, kamu akan mendakwa Hajjaj di akhirat
disebabkan Hajjaz telah mengguna kamu bukan pada tempatnya. Dengan izin Allah tuan-tuan, perempuan itu dapat hidayah, lari masuk, menangis dia. Tetapi Hajjaz dengar, lagi bengang tuan-tuan. Kalaulah tuan-tuan yang ada dalam masjid ini dengar khutbah saya, lagi bengang apa yang saya sebut, tuan-tuan lebih teruk daripada Hajjaz, Gubernur Mekah di zaman Umayyah tuan-tuan. Saya nak bagi tahu, bila kata macam tu, Hajjaz lagi bengang. Hajjaz kata, wahai pengawal, kau pegang Sa'id, pusing muka dia supaya dia tengok aku. Rupanya Sa'id waliullah, dia cakap, dia tak tengok Hajjaz. Dia tengok mukanya menadap ke arah kiblat. Lalu pengawal memegang muka Sa'id, memusing muka Sa'id supaya dia tengok Hajjaz. Hajjaz bila dipusing, Hajjaz waliullah, dia baca ayat Quran, lillahil masyriq wal maghrib fa aynama tuwallu fasamma wajhullah. Di timur, di barat, di mana saja kamu hadap wajah kamu, di situ wajah Allah. Tengok waliullah, orang pusing wajahnya, dia sebut ayat Quran. Sebab apa tuan-tuan? Dia meletak dalam hatinya hanya Allah segala-galanya. Wahai anak muda yang berada dalam masjid batu ini, cuba renung apa yang ada dalam hati kita. Kebendaan dunia semata-mata ataupun meletak Allah. Saya nak tuan-tuan, wahai anak muda yang berada berumur 20, 30, 40 ke bawah, marilah bersama-sama dengan gerakan Islam yang meletakkan Allah segala-galanya. Sebab apa tuan-tuan? Cuba tuan-tuan tengok kerajaan Brunei. Bila mereka meletakkan Allah, Sultan dia sanggup memberitahu kepada rakyat, pada 1 Januari 2014 kerajaan Brunei akan melaksanakan hukum Allah. Tuan-tuan tahu atau tidak, bila sebut macam tu, orang hantam mufti Brunei. Brunei tak akan datang pelabur untuk melabur. Brunei akan lari daripada pelancong-pelancong. Tetapi mufti Brunei mempertahankan. Dia kata, ini hukum Allah, kami pertahankan hukum Allah. Allah bantu kami. Bantu macam mana? Dia kata, cuba tengok Saudi Arabia, walaupun melaksanakan hukum Allah, setiap bulan orang yang datang menziarah Mekah dan Madinah hampir 4 juta tiap-tiap bulan. Rezeki bukan milik UMNO, rezeki bukan milik Barisan Nasional, rezeki bukan milik siapa-siapa, tetapi milik Allah Subhanahu wa taala. Dengan izin Allah tuan-tuan, mereka baru nak laksana 1 Januari 2014. Dengan izin Allah tuan-tuan, seorang ulama besar, Datuk Dr. Harun Din, pergi menziarahi Brunei, balik berceramah baru ni, mereka mendapati nak laksana hukum Allah di Brunei, jenayah telah dapat diturunkan 50% tuan-tuan. Dengan izin Allah, baldatun tayyibatun wa rabbul ghafur, negeri yang baik yang nak melaksana hukum Allah ini, Allah berikan kepada kerajaan Brunei menjumpai 6 lagi telaga minyak yang boleh diguna hampir 200 tahun tuan-tuan. Inilah dia yang kata baldatun tayyibatun wa rabbun ghafur. Allah bagi keampunan dan rezeki yang melimpah-limpah. Kerana apa tuan-tuan? Mereka meletakkan Allah segala-galanya. Sebab itu tuan-tuan, saya nak bagi tahu kepada tuan-tuan, apabila Sa'id dikata macam tu, Sa'id dipusing, dia baca ayat Quran, Hajjaz lagi bengang. Kalaulah saya baca khutbah, tuan-tuan dengar ayat Quran, tuan-tuan lagi bengang, tuan-tuan lebih teruk daripada UMNO Hajjaz ni tuan-tuan. Tuan-tuan ni bukan manusia yang biasa. Kalau ayat Quran pun tuan-tuan bengang. Lalu kata Hajjaz, wahai pengawal, pegang Sa'id, lambung dia supaya dia jatuh di depan aku. Lalu Sa'id dilambung tuan-tuan, jatuh depan Hajjaz dalam keadaan luka seluruh badannya. Sa'id bila jatuh tuan-tuan, Sa'id baca ayat Quran, waliullah, minha khalaqnakum, daripada tanah aku dijadikan, wa fiha nu'idukum, kepada tanah aku kembali, wa minha nukhrijukum taratan ukhra, daripada tanah ini aku akan dihidupkan semula. Cuba tuan-tuan tengok, Sa'id jatuh atas tanah baca ayat Quran, tapi Hajjaz lagi bengang. Tiba-tiba Hajjaz lompat atas tubuh Sa'id, dia menekan kepala Sa'id ke tanah, dikeluarkan pedangnya yang tajam, dia sembelih Sa'id daripada belakang. Bila disembelih, di sekali tetak tuan-tuan, putus tengkok Sa'id.
Bila putus tuan-tuan, Sa'id berbicara lagi. Dia kata apa? Walaupun tengkoknya putih, Hajas, engkau telah membunuh aku. Kau tak dapat bunuh lagi sesiapa selepas aku. Hari ini aku bertemu kekasihku. La ilaha illallah. Tuan-tuan tengok, bila manusia meletakkan Allah, dia mati pun sebut la ilaha illallah. Saya nak tanya tuan-tuan, kalau kita meletakkan benda, agak-agak boleh mati dengan la ilaha illallah. Kalau kita meletakkan dengan UMNO saja Barisan Nasional, boleh pergi rezeki kat kita, agak-agak boleh mati dengan sebut la ilaha illallah. Ataupun kita meletakkan manusia individu, kita takut individu daripada Allah, boleh mati dengan la ilaha illallah. Sa'id meletakkan Allah, dia mati apa? La ilaha illallah. Tiba-tiba tuan-tuan, darahnya keluar daripada tengkoknya, darahnya jatuh di atas pasir. Dengan izin Allah, Dr. Aid kata, darah itu menulis kalimah la ilaha illallah. Darah tulis kalimah la ilaha illallah. Sebab apa? Bila hati dia Allah, bila mata dia Allah, bila mulut dia Allah, darahnya pun la ilaha illallah. Saya nak tanya tuan-tuan, apakah kita ini masih meletakkan al-khawfu bil jalil, Allah segala-galanya, tidak takut melainkan Allah? Kalau tak ada lagi tuan-tuan, marilah sama-sama astaghfirullahalazim. Buanglah sifat sombong ni tuan-tuan. Letak Allah. InsyaAllah kita harap kita mati dengan la ilaha illallah. Tuan-tuan tahu atau tidak? Ada seorang anak muda umur 26 tahun. Selalu mengaji dekat saya di Masjid Batu ini. Selepas mengaji, di dalam keretanya siap dah ada dah tuan-tuan. Dalam motornya siap ada dah akan raket badminton. Lepas mengaji, pergi main badminton. Lepas mengaji, main badminton. Satu hari balik pada main badminton tuan-tuan, dia kena serangan jantung. Dia berhenti tepi lebuh raya. Dia letak akan pelapik riketnya. Lalu dia angkat Allah. Dia sujud kepada Allah di tepi lebuh raya. Allah ambil nyawanya dalam keadaan sujud di tepi lebuh raya. Siapa tuan-tuan? Anak muda yang mengaji di Masjid Batu ini, yang meletakkan Allah, dia mati sujud dengan la ilaha dengan Allah di mulutnya dalam keadaan sujud di tepi lebuh raya. Kita nak orang macam ni lah tuan-tuan. Kalau boleh bertemu dengan Allah, saya pun nak sangat tuan-tuan untuk mati boleh sebut Allah. Sebab itulah tuan-tuan, nak macam mana? Marilah kita berkawan dengan sahabat-sahabat kita yang sama-sama meletakkan Allah segala-galanya. Itu yang pertama. Yang kedua apa? Wal amalu bitanzil, beramal dengan Al-Quran. Nabi dah tak ada tuan-tuan. Tuan-tuan nak dapat mujizat Nabi, bulan terbelah, tak ada dah. Tuan-tuan nak dapat mujizat Nabi, tangannya keluar air, tak ada dah. Tetapi Nabi tinggal kepada kita satu mukjizat yang cukup hebat. Wa nunazzilu minal Quran ma huwa syifaa'un wa rahmah. Tidak kami turunkan Quran kecuali Quran itu bernama penawar rahmat lil mukminin, bagi orang yang beriman tuan-tuan. Jadi Nabi tak ada dah, tapi Nabi tinggalkan Quran. Marilah sama-sama tuan-tuan nak mati di jalan Allah, nak mati sebut Allah, nak mati nak sebut la ilaha illallah. Marilah kita sama-sama selalu membaca akan Al-Quran yang menjadi penawar kepada kita dan syifa bagi orang yang beriman kepada Allah. Saya tak nak panjang sebab tuan-tuan nak masuk kerja selepas ini. Saya tak apa tuan-tuan, saya memang dah tak bekerja. Yang ketiga tuan-tuan, apa dia tuan-tuan? Yang ketiganya ar-ridha walau bil qalil, kata Sina Ali. Nak buang sifat sombong, bersyukurlah walau sedikit. Ada di kalangan kita, dia kata ada duit dalam poketnya, dia nak masuk dalam tabung masjid, kedekut tuan-tuan. Dia ingat duit tu dia punya. Rupanya dia tak tahu, dia keluar daripada masjid ni, tiba-tiba tayar kereta dia pancit. Rupanya duit dalam poketnya untuk Cina repair tayar kereta kita. Mana milik kita? Saya nak bagi tahu. Milik kita, apa yang kita sedekah, apa yang kita wakaf, apa yang kita keluarkan zakat untuk amalan kita. Ada di kalangan kita isap rokok sekotak sehari sampai RM12, sebulan hampir RM60, tapi datang rumah Allah tuan-tuan, nak masuk dalam tabung masjid, sedangkan itulah milik dia tuan-tuan. Bubuh RM1 tuan-tuan, sedangkan buh minyak tak boleh dah bubuh RM1 tuan-tuan, sebab 1 liter RM2 sekupang. Tuan-tuan kena bubuh sekurang-kurangnya RM3. Bubuh minyak RM3. Main masjid bubuh not warna biru yang orang tak mau dah tuan-tuan, RM1 tuan-tuan. Apa punya manusia tuan-tuan.